Al-Habal murah-murahan kasalamat, saya Hikmah Juni. Ketua Menteri menjelaskan sebab tanah kampung diambil kerajaan terdahulu. Pembalakan yang berleluasa semasa zaman pemerintahan kerajaan terdahulu menyebabkan jumlah peratusan hutan sebagai kawasan dilindungi sepenuhnya TPM merosot. Justru langkah terdesak terpaksa diambil untuk mencari tanah lain bagi digazetkan sebagai kawasan terlindung. Bagaimanapun tindakan tersebut menyebabkan banyak tanah yang telah dibangunkan rakyat termasuk kawasan perkampungan di pedalaman diwartakan sebagai tanah kerajaan bukannya menjadi milik penduduk. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, itulah sebabnya masih banyak perkampungan di negeri ini yang telah dihuni penduduk sejak lebih 50 tahun lalu yang masih tidak bergerak. Malah diwartakan sebagai rizab kerajaan kerana mahu melindungi pemimpin terdahulu yang rakus menebang hutan. Dan begitu juga di Ranau, ada kampung yang sudah 50 tahun. Tapi kerajaan ambil lepas itu gazet dia. Pasal apa gazet? Pasal untuk memenuhi jumlah yang telah pun kita katakan Sabah mesti dilindungi berapa peratus menjadi tanah reserve. Mesti ada reserve dia. Pasal yang lain-lain hutan-hutan belantara surang putung, ambil kayu balak. Jadi kurang peratusan dia. Jadi untuk tambah peratusan, membolehkan peratusan itu mencukupi syarat dia, ambil tanah yang lain. Itu yang kadang-kadang tanah kampung jadi reserve. Ketua Menteri berucap dalam majlis ramah mesra bersama pekebun kecil Getah Tuaran hari ini. Muhammad Syafiee berkata itulah sebabnya kenapa beliau mengamalkan dasar memberikan geran kepada rakyat ketika ini kerana percaya rakyat berhak memiliki tanah yang telah diusahakan atau diduduki sejak sekian lama. Sehubungan itu, beliau berjanji semua masalah tanah yang dihadapi rakyat sama ada di Ranau, Tuaran atau mana-mana daerah sekalipun pasti akan diselesaikan di sepanjang pemerintahannya. Bagaimanapun, Ketua Menteri sekali lagi mengingatkan agar tanah-tanah itu tidak dijual, sebaliknya rakyat digalakkan memajukan sektor pertanian. Ini kerana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sentiasa bersedia membantu selaras dengan Pelan Tindakan Pertanian 2021 hingga 2030 yang telah dilancarkan sebelum ini. Ini bukan cakap, ini bukan janji. Pengarah tanah dan ukur sediakan geran tanah individu 2,300 tanah geran yang saya bagi dengan orang-orang Keningau. Tidak pernah berlaku. Di Tambunan, Tan Sri Pairin pun ikut. Masa dia Ketua Menteri, dia tidak buat. Masa saya Ketua Menteri, saya bagi geran tanah 400 lebih kepada orang-orang Tambunan. Bukan orang sempurna itu. Ini yang kita nakkan. Sebagai kerajaan, ialah untuk jaga kepentingan rakyat. Bukan jaga kepentingan kerajaan. Bukan jaga kepentingan pemimpin. Pasal pemimpin boleh jadi kerajaan kalau rakyat undi mereka. Kerajaan Sabah mahu industri getah di negeri ini mempunyai pelan yang tersusun rapi sekaligus mampu menghasilkan produk hiliran berasaskan getah. Ketua Menteri berkata ini bagi membolehkan industri getah bertahan lama. Di samping itu ada industri downstream getah ya, yang boleh kita terokai untuk membolehkan supaya ia akan membolehkan produk ini bertahan lama oleh kerana ada permintaan, bertahan lama oleh kerana harga dia agak berpatutan untuk melibatkan penduduk-penduduk kampung menanam getah ya, yang dan juga produktiviti mereka dapat kita tingkatkan. Getah satu komoditi yang tidak banyak kerena dia. Dia tidak perlu baja yang begitu banyak, treatment yang tidak begitu terdesak, tapi saya yakin it is one product commodity yang can be sustainable. Ya. Tapi kita perlu lahirkan downstream dia. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas hadir Majlis Ramah Mesra bersama pekebun kecil Getah Tuaran di Pusat Latihan Lembaga Industri Getah Sabah Tuaran hari ini.
Turut hadir ahli Parlimentuaran merangkap Timbalan Ketua Menteri Datu Wilfred Madius Tangau dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datu Jun Suong. Sempena majlis itu, Datu Seri Muhammad Syafiee turut mengagihkan penyembur racun knapsack sprayer kepada pekebun kecil getah. Ketua Menteri melawat Tuaran dengan fokus kepada sektor makanan. Datu Seri Muhammad Syafiee berkata kerajaan negeri mengenal pasti sebanyak 40 lot di tebing sungai Laya-Laya Tuaran dijadikan sebagai kawasan untuk penternakan ikan dan tiram. Dalam lawatan ke daerah itu, beliau mendapati pembabitan belia dalam industri perikanan amat menggalakkan. Dan kita telah pun memutuskan supaya beberapa kawasan tebing-tebing sungai, laut yang kita menjadikan dia lot. Dan di kawasan Sungai Laya-Laya ada 40 lot yang kita dah kenal pasti untuk membolehkan supaya nelayan-nelayan dapat kita gerakkan pembabitan mereka di kawasan itu untuk menternak ikan di laut, ya, dan di tebing sungai laut yang ada. Dan di situ kita dapati bahawa penerimaan cukup memberangsangkan, menggalakkan. Bukan hanya kita akan sediakan tanah secara TOL kepada belia-belia muda kita. Di samping itu kita juga bagi bantuan benih ikan yang bersesuaian, bermutu tinggi, contohnya macam kerapu yang harganya baik dan mendapat pasaran. Yang keduanya kita juga bagi bantuan sangkar kepada pihak-pihak belia-belia ini yang mungkin tidak ada keupayaan keuangan untuk memajukan perniagaan ataupun penternakan ikan mereka. Ini di antara langkah yang kita lakukan. Ini katanya antara usaha untuk memastikan Sabah mampu menjamin bekalan makanan yang mencukupi bukan hanya dapat memenuhi pasaran tempatan tetapi juga untuk diekspor. Begitu juga kepada petani-petani. Minggu yang lalu saya ke Kundasang di mana kita libatkan, ya, anak-anak muda lebih daripada 20-30 orang dalam industri fertigation yang ada penanaman buah-buah yang bermutu tinggi. Dan untuk bukan hanya untuk pasaran tempatan, bahkan juga untuk kita ekspor ke luar negara. Menurut Ketua Menteri, kerajaan negeri sudah mengenal pasti kawasan persisiran laut yang berpotensi dimajukan dengan sektor perikanan sebagai jaminan keselamatan makanan. We have identified in all the area. Dia persisiran laut yang ada di seluruh negeri Sabah yang mempunyai potensi di Kuala Punyu. Kita dah minta di kawasan-kawasan situ di mana mempunyai potensi untuk dimajukan penternakan ikan laut yang ada. Di Sempurna sudah ada, di Kunak saya ingat sudah ada, di Kudat, di Sendakan. Dalam rancangan kedua. Ya, tapi ini merupakan daerah-daerah yang kita kenal pasti. Daripada persisiran ini terbiar. Contohnya kalau di kawasan-kawasan Pantai Timur yang sering berhadapan dengan masalah keselamatan. Jadi kalau kita letakkan, babitkan belia-belia, ternak ikan di siring-siring, ya, laut yang ada, maka mudah untuk keselamatan mereka kita jaga dengan baik. Selepas minyak masak jenama Base yang dilancarkan di Tawau dan jenama Gold di Sandakan, satu lagi produk minyak masak keluaran tempatan akan dilancarkan di Keningau bulan depan. Ketua Menteri berkata produk keluaran Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB itu akan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk di daerah itu, malahan juga memberikan sumber pendapatan kepada pekebun kelapa sawit. Di Tawau dilaksanakan oleh Bentawasan, di Sandakan dijayakan oleh Sawit Kinabalu, dan di Keningau itu dilaksanakan oleh SLDB. Dan semalam pihak pengurusan SLDB telah maklumkan saya dan mereka dah pun bersedia insyaAllah di bulan depan. Mudah-mudahan kita akan dapat melancarkan kilang ini, di mana kilang ini juga menjadi satu sumber bukan hanya peluang pekerjaan kepada anak-anak di persisiran di situ, bahkan juga ianya menjadi satu sumber pendapatan kepada petani-petani yang mengeluarkan minyak kelapa sawit yang boleh digunakan menjadi minyak masak, dan ini akan juga dapat membantu peniaga-peniaga kecil yang ada menjual minyak-minyak masak di tempat-tempat yang bersesuaian. The spillover itu ada, ya, multiplier effect dia ada, bukan hanya dari segi penjualnya, kilangnya, peluang pekerjaan, bahkan juga orang tengah, retailers yang boleh membekalkan produk ini. Ditawarkan 50 juta ringgit dan jawatan menteri penuh tapi ditolak.
Wang tunai RM50 juta dan jawatan menteri penuh adalah antara tawaran yang didakwa dikemukakan individu yang dipercayai ejen keluar parti kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Yaakob. Yusof berkata beliau telah dihubungi beberapa kali sejak awal bulan ini oleh individu yang menjadi wakil kepada bekas pemimpin kanan kerajaan negeri musim lalu. Namun beliau tidak melayani, sebaliknya menolak tawaran itu. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan semalam. Beliau berkata taktik kotor kumpulan itu dengan menawarkan sejumlah besar wang ringgit dan jawatan kepada wakil-wakil rakyat dengan niat untuk kembali berkuasa adalah perbuatan yang tidak bermaruah. Beliau turut mengulas kenyataan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang mendakwa kononnya usaha memancing wakil-wakil rakyat kerajaan adalah satu tuduhan. Yusof berkata Presiden Star Sabah itu lebih kepada melindungi aib pembangkang kerana taktik kotor mereka terbongkar. Ini kerana tindakan melamar wakil-wakil rakyat dari blok kerajaan negeri itu bukan lagi kabar angin, sebaliknya perkara itu memang berlaku dan beliau sendiri turut dilamar dengan tawaran lumayan. Parti Warisan Sabah adalah parti yang sentiasa mengutamakan integriti demi memastikan kemakmuran negeri Sabah kekal terjamin, kata Adun Tunku Asafal Alian. Sehubungan itu, Asafal berkata tidak wujud istilah untuk menjual maruah demi kepentingan peribadi dalam pemerintahan kerajaan warisan. Kita yang ada di kerajaan sekarang, di Parti Warisan, kita berusaha untuk mempertahankan integriti. Dan terupanya sekali kita mau Sabah bergerak ke hadapan, tidak ada lagi hengki-pengki. Ya? No such thing as kita mau jual maruah kita untuk kepentingan pribadi. No. Enough is enough. Ya. Ini masa untuk kita di Sabah untuk bersatu demi masa depan negeri kita, masyarakat kita, anak cucu kita. Ya. Apapun yang orang cakap di luar sana, no. Kita tetap berdiri teguh di bawah kerajaan yang ada sekarang demi untuk negeri kita yang tercinta. Beliau berkata demikian selepas mewakili menterinya untuk menyempurnakan majlis penyampaian hadiah, pertandingan fotografi terbuka dan pertandingan melukis kartun di Balai Seni Lukis Kota Kinabalu. Selain itu, beliau berkata orang ramai juga tidak harus menilai prestasi kerajaan warisan berdasarkan mesej-mesej atau berita palsu yang dilakukan oleh cyber trooper pihak lawan kerana ia satu bentuk provokasi. Tambahnya, rakyat harus lebih bijak dan matang untuk menilai sesuatu keadaan, bukannya terus mempercayai bulat-bulat berita palsu di media sosial. Kebanyakan apa yang berlaku sekarang adalah merupakan satu bentuk provokasi yang cuba mengelirukan rakyat kita. Kalau ingin mau tahu mengenai pencapaian kita, apa yang telah kita lakukan, apa yang sedang berlaku, dapatkan data yang tepat daripada agensi-agensi yang berkenaan. Kita mempunyai agensi dan rekod. Sebagai contoh apa yang kita lakukan masa pandemik COVID dan apa rancangan yang sedang berjalan. DAP Pusat mempertahankan tindakan wakil rakyatnya di Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kepayan, Jenny Lasimbang mendedahkan mengenai ejen politik yang datang berjumpa beliau dengan tawaran tertentu untuk melompat parti. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata Jenny menolak politik jijik dan membuktikan bahawa wakil rakyat DAP bukanlah katak untuk diperdagangkan demi kepuasan politik individu yang cuba kembali berkuasa. Berikutan itu katanya DAP Pusat akan meletakkan peguam-peguam kanan DAP termasuk timbalan pengerusi DAP Gobind Singdio dan pengerusi Biro Guaman DAP Ram Kapal mempertahankan Jenny yang diugut dengan tindakan saman oleh pemimpin politik tertentu. 22 Julai lalu, Jenny membuat satu laporan polis selepas beberapa individu yang mengakui bertindak sebagai ejen politik memberikan tawaran kepadanya untuk menyokong Perikatan Nasional. Menurut Jenny, ejen berkenaan memaklumkan kehadiran mereka ada sebagai wakil daripada anak salah seorang pemimpin politik di Sabah. Guan Eng berkata DAP menegaskan sekali lagi bahawa parti itu memberi sokongan penuh kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal sebagai Ketua Menteri Sabah. Undang-undang anti lompat membantu hentikan pengkhianatan wakil rakyat. Ketua Pemuda Sosialis Parti Tindakan Demokratik DAPSI, Fong Jinzi berkata, sudah tiba masanya undang-undang anti lompat parti digubal bagi membendung pengkhianatan yang mengakibatkan ketidakstabilan politik yang berlaku pada masa ini. Ketika ini, tawaran memancing adun kerajaan bagi melompat parti sedang berjalan.
Budaya lompat parti bukan sesuatu yang baru di Sabah. Fong berkata beliau menyokong penuh cadangan Ketua Menteri untuk membincangkan keperluan menggubal undang-undang anti lompat parti di Sabah. Menurut Fong, undang-undang anti lompat parti akan memastikan kerajaan yang dibentuk adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat sejajar dengan prinsip demokrasi. Adun Luyang ini berpendapat sekiranya wakil rakyat berhasrat beralih sokongan dan bertukar parti, mereka harus mengosongkan kerusi dan memberikan semula mandat kepada rakyat. Kehidupan politik Datuk Dr. Jeffrey Kitingan diibaratkan seperti seorang budak lelaki yang tidak boleh menerima hakikat cintanya ditolak oleh seorang gadis. Merujuk kepada senario tidak menentu politik sekarang, Naib Presiden Warisan Datuk Jun Suwang menyamakan Jeffrey dengan budak lelaki itu dengan berkata, Jeffrey menunjuk-nunjuk kereta, kemewahan, hadiah dan kedudukan untuk menggoda gadis itu. Tetapi gadis yang dikejar tidak menyukai sikapnya. Dia tidak dapat menerima hakikat bahawa dia ditolak jika gadis yang disukainya tidak menjawab panggilan telefon dan menjauhkan diri. Ini sudah jelas gadis itu menolaknya. Gadis yang dikejarnya tidak mahu dikaitkan dengannya. Tapi Jeffrey tidak tahu malu. Dia terus menghubungi gadis itu, menghantar mesej dan selalu pergi ke rumahnya hingga gadis itu terganggu. Memang tidak tahu malu, kata Jones. Merujuk kepada Jeffrey, Jones berkata bahawa Presiden Star itu lebih suka kepada wang, jawatan dan kedudukan berbanding prinsip. Tetapi ini tidak bermaksud yang semua orang Sabah adalah sama sepertinya. Katanya hanya disebabkan pemimpin generasi Jeffrey mudah dibeli, tidak semestinya pemimpin baru yang ada sekarang mudah dibeli. Ini sudah salah apa yang dilakukannya terang-terangan memberitahu rakyat yang mereka cuba membeli wakil-wakil rakyat dan apabila ditolak dia menuduh kami menyorokkan mereka. Adakah ini jenis pemimpin yang diharapkan oleh rakyat Sabah? Soal Jones. Hujan lebat tanpa henti semalam menyebabkan beberapa daerah di Sabah dilanda banjir. Antara kawasan terjejas banjir adalah di Papar, Beaufort dan Membakut di mana penduduknya terpaksa ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS. Di Papar, seramai 29 penduduk di 13 kampung dipindahkan ke PPS di Dewan Masyarakat Papar selepas kampung mereka dinaiki air semalam. Paras air sungai Papar meningkat secara mendadak dan melimpah ke kampung berkenaan. 13 kampung terjejas antaranya Kampung Tanaki, Kawang, Gusi, Sri Menanti dan Pekan Kinarut. PPS Papar dibuka sejak 8 malam semalam selepas menerima arahan pengurusi bencana daerah. Sementara itu, 3 laluan tidak boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan iaitu Jalan Sabindo Kinarut, Jalan Kampung Anak Kinarut dan Jalan Pekan Kinarut. 2 sekolah turut terjejas iaitu Sekolah Kebangsaan Pekan Kinarut dan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kin Kiau. Beberapa agensi turut terlibat dalam proses pemindahan mangsa ke PPS antaranya bomba, polis, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pejabat daerah. Di daerah Membakut dan Beaufort pula, 2 kampung iaitu Kampung Muhibah dan Kampung Kilulumat ditelenggami air. Kedua-dua jalan utama di kampung berkenaan turut tidak dapat dilalui semua jenis kenderaan kerana dinaiki air. Satu PPS di Dewan Datuk Si Panglima Muhammad Dun Banir, Beaufort dibuka 9.30 malam tadi. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia semalam mengeluarkan amaran cuaca waspada peringkat kuning dengan hujan lebat dijangka berlaku di beberapa kawasan di Sabah sehingga hari ini. Kawasan berkenaan termasuk pantai barat Sabah, Pedalaman, Kudat, Sandakan serta Tawau. Angin kencang sehingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dijangka boleh berlaku di perairan Sabah dalam tempoh itu. Ia boleh mendatangkan risiko limpahan air laut di pesisir pantai dan muara sungai kawasan terbabit. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah KPLB Sabah memperuntukkan RM2 juta untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan keusahawanan desa dan peningkatan ekonomi masyarakat luar bandar tahun ini. Menterinya Datuk Ewan Benedik berkata daripada jumlah itu RM1 juta diperuntukkan untuk pembangunan usahawan desa dan RM1 juta lagi untuk satu daerah satu produk. Setakat ini, KPLB Sabah berjaya melahirkan 61 usahawan dari seluruh Sabah dalam pelbagai bidang termasuk kraftangan, pemprosesan makanan, kesihatan, kecantikan dan penternakan lebah madu.
Menurut Iwan, ramai di antara mereka berjaya menghasilkan produk sendiri seperti minyak kelapa darah, kosmetik dan produk berasaskan makanan. Beliau turut difahamkan bahawa ada di antara produk usahawan desa berjaya menembusi pasaran antarabangsa di Sepanyol, Brunei dan Singapura. Iwan berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan kursus jahitan pakaian tradisi moden, kursus pemprosesan makanan dan perasmian bengkel jahitan pakaian tradisi di Mensiang Khamis lalu. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, Maksukul.